Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So hari ni aku akan menceritakan tentang satu penjara atau dulu sekolah. Lepas tu zaman dulu mula-mula di sekolah. Lepas tu jadi penjara. Lepas tu jadi jadi muzium. Sekarang dah jadi muzium untuk mengingati. Okey, nama tempat ni kalau aku nak ceritakan yang tentang dia punya penjara je. Okey, nama penjara ni adalah Tuol Sleng yang terletak di Kemboja. Penjara ni telah membunuh berjuta-juta ke beratus ke beribu. Aku tak ingat lah, aku dah baca tau. Okay. Dia dah membunuh lebih dari 1 juta kot rakyat Kemboja. Waktu penjara ni dikuasakan, maksudnya waktu zaman kena hukum ni, dia diperintah oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri. Dia ni bekas Perdana Menteri bernama Pol Pot. So, dia ni ialah pemerintah Khmer Rouge. Aku tak tahu sebut dia macam mana, Khmer Rouge. Biasalah aku ni cari story yang Khmer Rouge serta Perdana Menteri Kemboja. Dululah, sekarang tak. Aku rasa sekarang tukar kot. Perdana Menteri Kemboja. Nama dia, Allah ya Allah. Okey, dia memerintah selama 1976 hingga 1979. Maaf ya, sebab cerita aku ni panjang. Cerita aku panjang. Setelah menjadi ketua ya Allah, susahnya. Benda aku baca ni. Okey. Dia ni bekas Perdana Menteri yang dah 1975 hingga 1979. 2 tahun je. Tapi 2 tahun tu dia dah bunuh macam-macam orang. Lepas tu dia ni dipanggil. Dia rasmi dipanggil dulu sebagai, Allah susahnya nak sebut ni, Kampuchea Demokratik. Kampuchea Demokratik. Allah, sorry lah, aku tak pandai sebut. Tak apalah. Dia ni mana mak? Dia ni lah yang melibatkan Kemboja membuat peperangan Kemboja bersama Vietnam. Mantap dia ni. Nanti aku tunjuk gambar dia. Masa aku akan ceritakan tentang lebih lanjut tentang penjara Tuol Sleng ini. Okay, sebelum tu aku nak bagi tak straight to the point. Korang cuba bayangkan kuku korang ditarik menggunakan pelayar. Kalau korang tak tahu pelayar tu apa, aku tunjukkan ni pelayar. Ya Allah, susah ya aku baca. Dipukul sepanjang hari. Aku tak tahu dia pukul guna apa, dia guna rotan atau kayu. Dikenakan renjatan elektrik. Wow. Aku tak tahulah. Kesian tu kalau cuba kau bayangkan aku kena renjatan elektrik, tak boleh tau. Dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa rehat. Tidak dibenarkan mandi dan hanya disiram 3 bulan sekali. Kau bayangkan, diorang tak mandi, kuman banyak, penyakit tu boleh merebak. Ya Allah, asyiknya. Dan diberikan nasi bubur yang cair hanya untuk mengisi perut. Diorang tak bagi tahu makan nasi, diorang bagi makan bubur. Siannya. Tidak. Cakap, dia ni memerintah selama 2 tahun, 1975 hingga 1979. Dalam tempoh 2 tahun tu, rejim ni telah membunuh lebih 2 juta rakyat Kemboja. Dia ni bukan bunuh tau, dia buat macam ni. 2 juta rakyat Kemboja ni mati akibat kebuluran, diseksa dan dibunuh. Jadi kebanyakan diseksa dan dibunuh, bukan kebuluran. Ya Allah, singa. Aku tak boleh baca cerita sini. Cuma ada yang terselamat. Cuma ada kecacatan fizikal seperti tak ada tangan, tak ada mata, tak ada mulut. Mulut ada. Takkan tak ada mulut. Kejam. Pol Pot ni, aku baca hari tu, Pol Pot ni memang
Dia muka je nampak baik. Kalau aku tunjuk gambar dia kan, kalau kau tengok muka dia memang baik. Muka dia memang baik. Nampak baik tapi dia dah, dia Allah, macam kalau korang baca tentang Ratu Elizabeth kan, dia tu nampak je baik tapi dia bunuh ramai perempuan-perempuan. Kesian aku. Aku dengar jap. Tentara Khmer Rouge yang aku tak tahu sebut tadi tu, diorang bukan je bunuh rakyat biasa. Diorang juga membunuh bukan rakyat yang tak ada jawatan ke apa kan. Diorang juga membunuh artis. Wah, artis. Guru, cikgu-cikgu, peguam, doktor, wartawan, ahli agama atau sesiapa saja yang dianggap sebagai intelek atau sesiapa saja yang mempermainkan bangsa. Oh, dia bunuh orang yang dia tak suka, orang yang lebih tinggi daripada dia. Dia tak suka orang yang ada ilmu tu lebih daripada dia. Tak suka. Sebab tu dia bunuh. Diorang ni akan dibunuh secara mengejut tau. Tiba-tiba je benda diorang ni tentara Khmer Rouge, tak tahu lah benda sebut dia. Khmer Rouge tu datang tiba-tiba tangkap diorang, bawa ke penjara Tuol Sleng tu untuk diseksa. Aku ni tak faham dengan cerita dia. Tangkap kerana dengan alasan yang tidak boleh terima, seperti kerana memanjat pokok kelapa. Sekejap, maksud aku macam ni. Dia ditangkap sebab dia panjat pokok kerana haus, atau hanya kerana memakai cermin mata yang menampakkan seolah-olah bijak atau kaya, turut ditangkap dan dibunuh. Maksudnya, contoh kau ni haus, kau tadi ni nak minum air kelapa yang atas pokok rumah atuk kau, dan kau pun panjat, tiba dia datang, dia ambil kau, disuruh jadi pekerja buruh. Dan satu lagi, kalau macam orang macam aku kan, pakai suit mata, dia kata kalau pakai suit mata, ya Allah, dia comel dah aku. Tiba dia pakai suit mata pun kena tangkap sebab seolah-olah menjadi orang pandai dan kaya. Selain ni, kan aku cakap tadi, dia merupakan sekolah kan. Nama sekolah tu dulu kan, sebelum jadi Tuol Sleng, ialah Sekolah Tinggi Chow Pon Hiayat. Aduh, susah lah. Dijadikan penjara menempatkan hampir 20,000 tahanan yang kemudiannya dibunuh ketika di zaman pemerintahan kuku besi itu. Aku pun tak boleh belau kalau dia cabut kuku menggunakan pelayar. Sekarang penjara tu dah jadi muzium. Diorang letak banyak gambar-gambar diorang yang terseksa mati dekat situ. Diorang juga letak banyak tengkorak-tengkorak diorang yang boleh disimpan. Diorang nak mengingati. Yelah, kau bayangkan keluarga kau dibunuh macam tu, mesti kau sedih. Aku pun sedih. Lepas tu diorang nak mengingati, diorang kumpul semua tengkorak-tengkorak yang dah reput dah tu, diorang kumpul dan letak dalam muzium ini. Ada seorang macam pemuda ni yang sebenarnya selamat. Maksudnya walaupun dia duduk penjara tapi selamat. Dia tak kena bunuh, dia tak kena apa. Nama dia ialah, ya Allah, susah. Aku tak tahu nama orang. Chumei berumur 86 tahun. Dan satu-satunya bekas tahanan penjara Tuol Sleng yang masih hidup. Korang mesti tanya, kenapa dia tak dibunuh? Kenapa dia selamat? Kan. Dia ni dulu, dia masuk, dia tak kena hukuman sebab Pol Pot ni ambil dia sebagai pekerja untuk membetulkan mesin sebab dia ada bakat dalam tu. Dia kata dia tak dibunuh dengan orang lain sebab dia ada bakat yang boleh membantu Pol Pot ni, supaya Pol Pot pun ambil dia buat kerja. Dia tolong betul-betulkan mesin kan. Itu bergunalah. Jadi dia memang tak kena bunuh. Jadi selama dekat situ dia nampak semuanya depan mata. Kalau korang tahu juga, Chumei ni ada buku. Dia tulis cerita-cerita, macam cerita yang dia dapat ni. Maksudnya dia kan antara yang terselamat kan. Dia cerita apa yang Pol Pot ni buat kan. Dalam satu buku yang berbahasa Inggeris yang ditulis ni sendiri, yang bertajuk Survivor. Dia ni kan rasa sebab dia tu, dia cakap, saya tidak mahu zaman itu berulang.
menjadi tanggungjawab saya untuk bercerita kepada dunia mengenai kebenaran dan apa yang terjadi ketika itu. Saya bukan hanya bercerita kepada orang Kemboja saja, tetapi seluruh dunia. Tidak kira orang Cina, orang Champa itu Muslim ya, Champa dalam bahasa Kemboja mungkin. Sesiapa saja yang berjumpa dengan saya mahu dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mahu ia berulang, kata dia lah. Kap lagi. Aku kena menengok tau, sebab benda ni alah ni panjang. Aku dah raba ni, nak nampak dia jauh susah tau. Saya bekerja bersebelahan dapur. Kadang-kala saya diarahkan mengangkut kayu api. Apabila bernasib baik, saya diberikan kerak nasi yang disorokkan dalam dalam laci mesin jahit. Dia ni satu yang cuba lupa aku nak cakap kan. Dia ni pandai menjahit. Dia tolong menjahit dalam penjara tu juga. Jadi macam aku cakap tadi, apabila dia bernasib baik, dia akan dapat kerak nasi. Maksudnya periuk kurang yang bawah-bawah tu. Itu nasi, kerak nasi. Chum berkata, 2 anak perempuannya hilang pada zaman pemerintahan Pol Pot. Hanya selepas tahun 1979, beliau diberitahu kedua-dua anak perempuan dibawa menaiki kereta api ke pusat Pursat dia, bukan pusat, Pursat, Pursat, Pursat atau benda ni Batambang. Nanti aku tulis. Saya dengar kereta api tu meletup dan kemungkinan besar kedua-dua mereka meninggal dunia. Saya cuba mencari mereka. Baik, aku nak semput pula rasa. Cokahnya. Saya cuba mencari mereka tapi tidak menemui atau mendengar berita mengenai mereka. Jika mereka dibawa keluar negara untuk proses anak angkat dan masih hidup, tentu mereka pernah mendengar nama saya kerana saya banyak ke Asia, Eropah dan Amerika. Namun sehingga kini tiada berita mengenai mereka. Dia dah hilang. Aku baca. Dia dah hilang 2 anak lelaki dan seorang isteri. Sebab dia sakit jadi dia hilang 3 orang yang disayang. Seorang ayah terpaksa meninggalkan anak-anak keluarga hanya untuk bekerja dengan Pol Pot ni. 28 Oktober 1978 menjadi kenangan pahit dalam hidupnya apabila ditangkap pihak rejim. Maksudnya tarikh 28 Oktober 1978 ni lah tarikh yang dia ditangkap rejim Pol Pot ni. Dia kan memerintah 1975, 6 sekejap 5, 6, 7, 8 9, 5 tahun. Salah, aku bagi salah informasi. Aku bagi tahu tadi. Lepas tu dia masuk situ 1978 dan Pol Pot tu berakhir 1979. Alah, kau tahu apa alasan dia kena tangkap? Atas alasan mahu meminta tolong membaiki truk berhampiran Vietnam. Jap, dia bukan pandai ke? Aku tak faham dah. Kenapa orang ni? Dia kata dia pandai. Betul dia minta tolong untuk dia minta tolong orang. Encik, boleh tak tolong baiki truk saya? Encik, tolong Betul dia kena tangkap. Masuk akal siut. Dia kat dia cepat betul dah. Alasan mahu minta tolong baiki truk berhampiran Vietnam. Dekat Vietnam. Maksudnya susah nak terangkan koma. Tak apalah. Namun beliau terus dibawa ke penjara Tua Seleng. Mengikut prosedur, semua tahanan dirakam gambar. Ya Allah. Okey, ni korang kena dengar elok. Siapa-siapa yang masuk penjara ni, korang akan dikenakan, semua tahanan akan dirakam gambar dan ditanggalkan pakaian sebelum dimasukkan ke dalam sekecil. Ya Allah. Maksudnya kau buka pakaian, aku mula nak sebut perkataan yang tak bagus, dan dia ambil gambar, dan baru korang masuk ke penjara dia. Kejap. Banyak kejap Sebenarnya aku ada banyak lagi benda nak cerita dengan korang ni pasal Pol Pot ni. Tapi masa yang tidak mengizinkan. Yang aku dapat tahu kan, aku tengok sabar.
Dia umat Islam turut dibunuh. Umat Islam, ya Allah. Kenapa aku pergi baca mana-mana saya ada umat Islam. Apa salah umat Islam? Apa salah kita? Hidup dalam ketakutan. Sepatutnya cerita nak habis dah, tapi panjang sangat. Aku malas nak baca. Betul. Tapi dia kata sekarang ni Chumei ni sedang menjual menghabiskan sisa hidupnya dengan menjual buku yang aku cakap tadi, Survivor. Dia cakap juga, waktu kalaulah korang orang Kemboja dan korang hidup zaman Pol Pot ni, dia kata hidup memang susah. Nak cari makan, kau nak cari air, kadang-kadang pun kena tangkap tu kena bunuh. Geram aku dengan cerita ni. So guys, this is video for today. Aku harap korang suka. Seperti biasa, jangan lupa follow Instagram aku kat bawah. Follow Instagram aku, like, share dan subscribe. Dan jangan lupa kalau korang ada any suggestion untuk video aku akan datang, korang boleh DM aku menggunakan Instagram atau komen dekat bawah, okay? Bye bye. Jumpa lagi di next video. Tata.